اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 46. Muka surat 46 baru yang ke-11 daripada atas. Muka surat 46 baru yang ke-11 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 5. Qiyamuhu binafsih. Kerana kalau tidak wajib qiyamuhu binafsih dengan makna yang pertama, iaitu makna yang pertama terkaya daripada zat yang menumpang ia Allah padanya pada zat, nescaya berkehendak ia Allah kepada zat, dan berkehendak kepada zat tidak terkaya, tidak istighna. Dan kalau tidak wajib qiyamuhu binafsih dengan makna yang kedua, iaitu terkaya daripada yang menjadi akan dia akan Allah, nescaya berkehendak, yakni berkehendak Allah kepada yang menjadi akan dia akan Allah, dan berkehendak, yakni berkehendak Allah kepada yang menjadi akan dia tidak terkaya. 5. Qiyamuhu binafsih. Ini sifat yang kelima daripada 23 sifat, 23 akidah yang terkandung di dalam istighna. Istighna dan iftikar adalah makna yang terkandung daripada la ilaha illallah, yang mana aqaid 50, simpulan iman yang 50 terkandung pengertian dia di dalam 2 kalimah syahadah. 41 terkandung di bawah syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian 9 sifat terkandung di dalam syahadah yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi sekarang ni nak pergi kepada 41 sifat yang terkandung di bawah kalimah syahadah pertama, terkandung di bawah makna la ilaha illallah, yang mana makna la ilaha illallah tu pergi kepada istighna dan iftikar, makna kepada ilah. Ilah ni al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar, yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar. Istighna dengan makna terkaya Allah, lepas Allah daripada tiap-tiap yang lain. Iftikar dengan makna berkehendak, berhajah oleh tiap-tiap yang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap yang lain ni makhluklah. Jadi istighna terkaya, yakni lepas Allah daripada makhluk. Iftikar dengan makna berkehendak kepada Allah oleh sekalian makhluk.
Itu istighna iftikar yang terkandung pengertian dia di bawah la ilaha illallah, yang mana asas kepada la ilaha illallah adalah keesaan. Keesaan adalah asas kepada la ilaha illallah. Walaupun sifat 20 ni wahdaniyah diletak di bawah iftikar nanti, maksud di bawah iftikar, tetapi asas kepada la ilaha illallah adalah keesaan Allah jua Tuhan, dengan makna keesaan Allah pada zat, keesaan Allah pada sifat, keesaan Allah pada perbuatan. Jadi sekarang ni nak masuk kepada hak sifat yang terkandung di bawah istighna, terkaya Allah daripada tiap-tiap yang lain, dengan makna lepas Allah, tidak berhajah Allah kepada tiap-tiap yang lain. Terkaya daripada, bukan kaya dengan. Kaya dengan tu ghinan, dipanggil ghinan mutlak, ghinan muqayyad. Kaya dengan, bukan nak situ. Nak ghinan mutlak. Kaya dengan mana? Lepas Allah, tidak berhajah Allah kepada makhluk. Itu ghinan mutlak, sifat Tuhan. Ghinan muqayyad ni kaya dengan, itu sifat yang baharu. Tapi kalau letak kepada Allah, majazi je lah. Faham tak ni? Allah kaya dengan banyak pemilikan. Dia kaya dengan banyak pemilikan ni, kaya makhluk. Itu kaya, dia panggil kaya muqayyad. Kaya yang berkait dengan banyak pemilikan. Jadi kalau istighna dengan makna kaya Allah dengan banyak pemilikan, contohnya bumi ni pemilikan Allah, langit pemilikan Allah, kaya Allah dengan langit dan bumi. Itu kaya dengan makna banyak pemilikan. Itu kaya, dia panggil ghinan muqayyad, berkait dengan banyak pemilikan. Itu kaya-kaya yang baharu seumpama tu. Jadi kalau kata Allah Ta'ala kaya kerana langit ni pemilikan Allah, bumi ni pemilikan Allah, kaya Allah dengan, sampai masa langit dan bumi akan dihancurkan. Tiup sangkakala yang pertama, langit dihancurkan, bumi dihancurkan. Jadi tak kaya dahlah Allahnya. Sebab kaya dengan banyak pemilikan, langit milik Allah, bumi milik Allah, kaya Allah dengan, sampai masa langit bumi dihancurkan, tak kaya dahlah Allahnya, gitu. Di nak sini kaya dengan makna lepas, ghinan mutlak, kaya dengan makna lepas, tidak berhajah Allah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu istighna, yang terkaya, yang lepas Allah daripada tiap-tiap yang lain. Yang terkandung bahawa istighna ini 23 aqidah. 23 daripada 41. Jadi baki lagi 18 terkandung di bawah iftikar. Jadi 41 masuk di bawah sifat, masuk di bawah la ilaha illallah. 41 ini 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus, 41. Masuk di bawah Muhammadur Rasulullah 9, 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. Jadi 41 masuk di bawah istighna, masuk di bawah la ilaha illallah. 23 masuk di bawah istighna, jadi baki 18. 23 campur 18 jadi 41. Hak baki 18 tu masuk dia buat iftikar. Sekarang nak bicara hak masuk dia buat istighna 23 aqidah. 23 ini 11 sifat yang wajib bagi Allah, 11 sifat yang mustahil bagi Allah, dan 1 sifat yang harus. Jadi 23 aqidah yang terkandung di bawah istighna. Jadi nak pergi pada sifat yang kelima ni, sifat yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8, 9, 10, 11, dibicara hak sifat-sifat yang wajib.
Dibicara hak sifat-sifat yang wajib yang sebelah. Kemudian barulah dipergi kepada lawan kepada sifat yang wajib yang sebelah. Ini bicara sifat yang wajib yang sebelah terlebih dahulu, kemudian pergi kepada mustahil lawan sebelah itu. Dia musak 47 tu. Barulah pergi kepada hak lawan kepada sifat yang wajib bagi Allah yang sebelah ni. Pernah ditambah pula dengan satu laginya sifat harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak ni hak sifat yang kelima daripada sebelah sifat yang wajib yang terkandung di bawah istighna. Jadi sifat yang pertama wujud, yang kedua qidam, yang ketiga baqa, yang keempat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, terkandung di bawah istighna, dengan bahawa jikalau Allah ni bukan tidak bersifat dengan sifat wujud. Wujud di sini wujud yang hakiki lah, wujud yang baharu macam wujud kita. Nescaya Allah Ta'ala berkehendak kepada yang menjadi akan dia akan Allah. Berkehendak tu tidak istighna lah dia panggil. Jadi wujud Allah ni wujud yang zati, wujud yang hakiki, wujud yang sebenar-benar. Dia panggil wujud yang sungguh ti. Mana wujud yang sungguh ti? Dia panggil wujud zatiyun. Kalau kita gak wujud yang sungguh ti. Adapun wujud kita ni wujud yang tak sungguh ti. Sebab apa? Dulu asal tak ada, ada sekarang, nanti kembali tak ada. Ada gitu bukan ada sungguh ti, ada sementara. Yang asalnya tak ada sekarang, akan kembali tak ada. Ada gitu bukan ada sungguh ti, ada sementara, tapi ada lah. Hak sungguh ti ni hak tetap, ada hak wajib. Itu baru ada hak sungguh ti. Ada ni? Ini contohlah kalau misal kita. Hak sungguh ti ni hak tetap. Hak sementara tu dak ngi sungguh ti gitu. Hak sungguh ti ni hak tetap. Tu baru sungguh ti. Jadi ada Allah ni ada yang wajib. Tu barulah dia panggil wujud yang zatiyun, wujud yang sungguh ti. Wujud yang hakikiyun, wujud yang sebenar-benar. Mana wujud yang sungguh ti, mana wujud yang sebenar-benar? Wujud hak wajib ni. Wujud hak wajib. Hak wajibul wujud. Wujud hak wajib bukan wujud hak harus. Jadi wujud hak wajib ni wujud yang tidak ada permulaan. Wujud yang tidak ada permulaan. Tu barulah wujud yang hak sungguh ti. Wujud yang tidak ada permulaan. Kalau wujud ni wujud yang aridi macam wujud kita ni, asalnya tak ada. Tu tak lepas berkehendak kepada Allah yang menjadi akan kita lah jadinya. Jadi Allah ni wujud yang hakiki, wujud sebenar-benar yang tidak ada permulaan. Bila Allah wujud yang sebenar-benar yang tidak ada permulaan, maka tidak berkehendak Allah kepada yang menjadikan. Itu istighna. Adapun wujud kita ni wujud yang aridi, wujud kerana Allah mewujudkan kita. Wujud kita wujud yang aridi, wujud kerana Allah yang mewujudkan kita. Dia panggil wujud yang harus. Maka wujud macam kita ni berkehendak kepada yang menjadi akan kita. Tengah-tengah ada ni pula berkehendak kepada Allah yang mengekalkan ada kita. Ni. Sebab apa? Sebab wujud kita wujud yang harus juga. Adapun wujud Allah wujud yang hakiki, yang tidak ada permulaan. Bila tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Bila tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan ini, maka Allah bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Bersalahan dengan makna tidak serupa Allah dengan segala yang baharu. Ni hak ni apa ni? Sambung tu. Allah wujud yang hakiki, yang tidak ada permulaan, qidam. Bila wujud yang hakiki tidak ada permulaan, permulaannya tidak ada, maka kesudahannya pun tidak ada.
Bila Allah wujud yang tidak ada permulaan, yang tidak ada kesudahan, tak serupalah dengan yang baharu. Sebab hawadis yang baharu ini bukan wujud yang hakiki. Wujud yang baharu diwujudkan oleh Allah, kemudian nanti akan tiada kembali, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wujud kidam baqa mukhalafatu ta'ala hawadis ni maksud di bawah sifat istighna, terkaya Allah, lepas Allah daripada yang menjadi akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkaya Allah, lepas daripada segala-gala. Tidak berkendak yang menjadi, tidak berkendak kepada tempat. Sebab apa tidak berkendak kepada tempat? Kerana ada yang sedia kala hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sedia kala hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tempat itu adalah perkara yang lain daripada Allah. Jadi perkara yang lain daripada Allah semuanya baharu belaka. Yang sedia kala hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang sedia kala ni tidaklah berkendak kepada yang lain termasuk tempat. Sebab tempat tidak ada. Tempat tidak ada pada sedia kala. Sebelum Allah menjadikan sesuatu, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah kita lah. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Ada Allah Ta'ala dan tidak ada serta Allah sesuatu. Ini pegangan kita lah. Jadi sebelum Allah mengadakan sesuatu, tidak ada lah. Sesuatu tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Jadi sesuatu termasuk tempat. Tempat pun tidak ada. Allah tidak berkendak pada sesuatu. Allah tidak berkendak pada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang lain itu tempat. Dan tempat ni, sesuatu ni pula pada sedia kalanya tidak ada. Jadi Allah tidak berkendak kepada tempat. Jadi Allah tidak berkendak pada tempat pada sedia kala. Tidak berkendak Allah, istighna Allah ni kekal selama-lamanya, tidak berubah sama sekali. Jadi pegangan kitanya, sebagaimana Allah sedia kala tidak berkendak kepada yang lain, termasuk tempat, sebab tempat belum lagi diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas Allah jadikan sesuatu, selepas Allah jadikan makhluk bagi Allah, jadikan arash, jadikan langit, jadikan bumi, Allah Ta'ala istighna, terkaya, lepas daripada segala-gala, tidak berkendak pada segala-gala, termasuk tidak berkendak kepada tempat. Sebab Allah istighna, terkaya. Ayat-ayat mutasyabihah istiwa lal arsh, itu kita balik kepada huraian salaf, huraian khalaf, akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab kita maklumlah ayat-ayat yang kesamaran dengan tempat ni bukan hanya arash, bukan hanya langit. Ada ayat Allah berfirman, wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Allah Subhanahu wa ta'ala di langit dan di bumi. Tengok, di bumi. Kalau pakai zahir kot, langit pun tempat bagi Allah, bumi pun tempat bagi Allah. Jadi banyak pula ayat-ayat lain kesamaran seolah-olahnya Allah duduk di bumi, Allah bersama. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Bersama ni, kamu, kita ni berada di bumi. Jadi Allah pun berada di bumi. Kalau pakai zahir, itu mustahil sama sekali. Wa huwa aqrabu ilaihi min halil warid. Allah lebih hampir daripada orang mereh lagi. Allah hampir dengan kita. Orang mereh ni hampir dah ni, Allah hampir lagi. Jadi macam duduk dalam tekuk tau kalau pakai zahir. Sebab Allah Ta'ala lebih hampir, nak banding dengan hampirnya orang mereh dengan kita, Allah hampir lagi. Kalau pakai zahir, duduk mana Allah, duduk tekuk kita. Ini tak boleh pakai zahir lah. Sebab ayat yang kesamaran dengan tempat ni bukan hanya istiwa lal arsh, tapi pegangan kitanya sebagaimana Allah sedia kala, begitulah Allah kekal, tidak berubah. Sedia kala Allah tidak berkehendak pada tempat, sebab yang ada hanyalah Allah, selain Allah termasuk tempat tidak ada. Sedia kala seumpama tu Allah kekal, terkaya, tidak berkehendak pada tempat, kekal selama-lamanya.
Arash adalah marbub kepada Allah. Wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Allah Ta'ala adalah Rabb, Tuan kepada arash yang agung. Arash adalah di bawah pemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuan, Allah yang memiliki arash. Bukan arash itu tempat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arash adalah marbub kepada Allah. Allah Rabbul Arsyil Azim. Atau akidah kitanya mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja bagi Allah. Allah Rabb bagi sekalian alam. Alam termasuk arash. Alam termasuk arash. Jadi alam sekalian termasuk arash adalah marbub kepada Allah, yang dimiliki, yang direntah, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tempat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu tutup guru, apakah dalil Allah tidak bertempat atas arash? Dalilnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ katanya, apakah dalil Allah Ta'ala tidak bertempat atas arash? Dibaca ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Rabb, Allah Tuan bagi sekalian alam. Semua yang ada ni adalah marbub kepada Allah, yang dimiliki, direntah oleh Allah, termasuk arash. Jadi arash bukan tempat bagi Allah, tapi di bawah pemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu suratul Fatihah. Ayat lebih terangnya wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Itu lebih terang. Allah adalah Rabb, Tuan kepada arash yang agung. Arash ini bukan tempat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersifat dengan sifat istighna, terkaya Allah daripada tiap-tiap yang lain. Allah yang adanya sedia kala, yang adanya kekal, yang adanya tidak serupa dengan segala yang baharu. Maka segala yang baharu berkendak kepada Allah, berkendak kepada tempat. Contohnya Allah Ta'ala terkaya, lepas tidak berkendak kepada yang lain. Ini hak wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dia yang kelima ni. Yang kelima, qiyamuhu binafsih. Jadi qiyamuhu binafsih ni, dia kena balik kepada makna qiyamuhu binafsih yang terdahulu. Sebab dia akan pecah dua di sini. Dia pecah dua. Qiyamuhu binafsih ni kerana. Jadi yang terkandung di bawah istighna 23 sifat ni, yang terkandung wujud, kidam, baqa, mukhalafatu lil hawadih. Kerana Allah ni tidak berkendak kepada yang mengada-akan Allah. Jadi terkandung di bawah la ilaha illallah ni qiyamuhu binafsih. Kenapa kau qiyamuhu binafsih? Terkandung pengertian dia di bawah istighna. Kerana ni digi pada dua kerana. Digi pada dua kerana. Sebab apa? Sebab makna kepada qiyamuhu binafsih keluar dua makna. Makna qiyamuhu ta'ala binafsih keluar dua makna. Jadi qiyamuhu ta'ala binafsih terkandung di dalam sifat istighna. Kenapa kau qiyamuhu binafsih? Terkandung pengertian dia di bawah istighna. Kerana dua kerana. Sebab makna qiyamuhu ta'ala binafsih ada dua makna. Kita bicara sifat 20 ni, selain daripada kaunuhu yang terkadang kita hafal sahaja, tapi kita tak berapa nak faham molek. Termasuk juga qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu nafsih pun di antara sifat 20 yang mana kita ngapal sangat-sangat, tapi kalau tanya makna dia betul benar tak berapa nak luluh. Kalaulah kita kaunuhu tu kita hanya hafal, kita tak faham dia punya maksud yang sebenar, dan kita tidak berpegang secara tafsil hak kaunuhu ni, tak apalah, kita pakai jalanan Imam Asy'ari, jalanan yang rajih, yang kuat dalil. Yang wajib atas kita mengetahui dan berpegang secara tafsir 13 je, wujud sampai ke kalam. Jadi kaunuhu kita tak reti, tak apalah.
Tapi qiyamuhu ta'ala binafsih ni hak masuk dalam 13 sifat. Qiyamuhu binafsih terkandung termasuk di dalam 13 sifat. 13 sifat ni jalanan Imam Asy'ari sekurang-kurangnya kita nak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia termasuk qiyamuhu binafsih. Tapi terkadang kitanya qiyamuhu binafsih ni di antara sifat yang kalau kita buat soalan lah, panggil apa? Soalan hak bukan ABC tu, soalan hak jawab tu. Panggil apa? Kan dia ada soalan ABC. ABC tu tak erti jawab kita. Kita kira lah A ke B ke C ke, janji jawab je. Ni hak tak ada ABC. Soalan dia subjektif. Hak subjektif ni kena jawab lah. Kalau ABC kalau ada ni ada bodadu ke apa. Dah. Takkan kita dak reti nak jawab ABC. Takkan kita tinggal kosong, rugi. Jawab je lah. Kalau tinggal kosong tak jawab, memang kosong, tak ada markah. Tapi kalau kita jawab, letak je ikut-ikut. Kalau kebetulan kena, kena. Ni kadang-kadang ni, kenapa hak ABC hak lain tu tak boleh nak jawab? ABC hak ni nampak boleh jawab. Payah hak ni. Bukan jawab. Dia letak je. Dia letak kebetulan betul. Ni hak kalau soalan hak subjektif mana tak ada ABC. Nak jawab macam mana? Apakah makna qiyamuhu binafsi? Berdiri Allah dengan sendiri itu hanya terjemahan. Hanya terjemahan daripada bahasa Arab. Qiyamuhu berdirinya berdiri Allah binafsihi dengan sendiri. Apa makna berdiri sendiri? Allah Ta'ala bangun, tak payah kau tolong akak. Gitu. Dah qiyamuhu binafsi, berdiri Allah dengan sendiri, dengan makna Allah Ta'ala berdiri, bangun, tak payah kau tolong akak. Oh, berdiri, duduk tu bercanggah pula dengan sifat yang keempat. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Berdiri sendiri bukan berdiri bangun duduk. Sama lah macam kita. Dia sudah dapat berdiri sendiri. Apa makna? Anak kita ni sudah dapat berdiri sendiri. Maknanya apa? Maknanya sebelum ni anak tu nak berdiri, mak ayah kena angkat dia sebab dia cacat. Dah. Maknanya dia berdiri sendiri, makna dia sudah tak perlu kepada pertolongan ibu bapa. Selama ni dia tak boleh berdiri sendiri. Dia kena selama ni dia berdiri atas kaki mak ayah. Bukan berdiri atas kaki mak ayah dia berdiri atas kaki mak ayah, bukan. Maknanya dia perlu kepada pertolongan ibu bapa dia. Maknanya dia belum berdikari. Hak berdikari ni panggil berdiri atas kaki sendiri. Tak, berdikari. Apa makna berdikari? Berdiri atas kaki sendiri. Berdiri atas kaki sendiri. Sebelum ni berdiri atas kaki orang ke? Bukan maksud dia gitu. Maknanya berdiri atas kaki sendiri, berdiri sendiri dengan makna tidak berkehendak kepada ibu bapa menolong. Itu contoh. Makna kita pun bercakap berdiri sendiri ni bukan makna berdiri bangun duduk. Ini samalah berdiri dengan sini makna Allah tidak berkehendak kepada zat, Allah tidak berkehendak kepada yang menjadi akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma makna yang kedua, Allah tidak berkehendak pada yang menjadi akan Allah tu mudahlah, sebab Allah bersifat dengan sifat kidam. Bila Allah bersifat dengan sifat kidam, ada Allahnya sedia kala, pasti Allah tidak berkehendak pada yang menjadi. Itu makna yang kedua mudah. Makna yang pertama tu payah sikit. Allah tidak berkehendak kepada zat yang menumpang ia Allah padanya pada zat tu payah sikit. Sebab itulah terkadang dalam setengah pandangan qiyamuhu binafsih satu makna je. Satu makna saja. Allah tidak berkehendak kepada yang menjadi akan Allah. Allah tidak berkehendak kepada zat yang menumpang ia Allah pada zat.
Itu saja satu makna. Allah tidak berkehendak pada yang menjadi, itu masuk dah di dalam sifat kidam. Bila Allah ada sedia kala, berarti Allah tidak berkehendak kepada yang menjadi akan Allah Subhanahu wa taala. Ada setengah pandangan seumpama tu. Tapi kita biasanya dua makna lah. Allah tidak berkehendak kepada zat, Allah tidak berkehendak kepada yang menjadi akan Allah Subhanahu wa taala. Dua makna. Dalam matan Ummi Barahim itulah, la yaftakiru ila mahallin wala ila mukhassisin. La yaftakiru ila mahallin, tidak berkehendak Allah kepada mahal, yakni kepada zat, wala ila mukhassisin, dan tidak berkehendak Allah kepada mukhassis ai fa'il, tidak berkehendak pada yang menjadi akan Allah. Dia keluar dua makna. Tapi makna yang kedua, tidak berkehendak Allah kepada yang menjadi akan Allah, atau mudah sebab dia sudah masuk pengertian dia di bawah sifat kidam. Allah ada sedia kala, pastilah tidak berkehendak Allah kepada yang menjadi akan Allah Subhanahu wa taala. Tapi makna yang pertama tu, tidak berkehendak Allah kepada zat, terkaya Allah daripada zat. Tidak berkehendak, tidak berhajat, terkaya Allah daripada zat. Kenapa Allah terkaya daripada zat? Kerana Allah zat, Allah bukan sifat. Ada di situ. Kerana Allah zat, Allah bukan sifat. Yang berkehendak kepada zat adalah sifat. Allah bukan sifat, Allah adalah zat yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Hak ni hak bicara hak qiyamuhu binafsi. Di muka surat berapa? Di muka surat 14 tu. Jadi satunya zat, satunya sifat. Allah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Allah az-zat al-wajibul wujud. Allah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan tu berdiri di zat Allah Ta'ala, ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ni sifat kesempurnaan berdiri di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taklah kata sifat Allah berkehendak kepada zat Allah. Berkehendak tu jahat adab. Tak kata gitu. Kalau sifat kita boleh katalah. Mana? Sifat kudrah, tenaga yang di tubuh kita ni, sifat kudrah berkehendak kepada zat tubuh kita. Tu boleh kata berkehendak lah. Pandai ni. Jadi sifat kudrah, tenaga ni berkehendak kepada zat tubuh kita. Adapun sifat Allah, tidak boleh katalah sifat Allah berkehendak pada zat Allah, dipanggil jahat adab. Sebab berkehendak ni betul maksud dia, tapi jahat adab, tak boleh kata gitu. Lepas tu sifat-sifat Allah berdiri ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi zat berdiri ada di zat Allah. Adapun zat tidak berdiri, tidak berada, tidak berkehendak kepada zat yang lain. Termasuk zat kita. Zat kita, adakah zat kita berkehendak pada zat yang lain? Adakah zat kita berkehendak pada zat yang lain? Tidak berkehendak. Di zat-zat ni maqama binafsi, perkara yang berdiri sendiri dipanggil zat. Maqama bi ghairi, perkara yang berdiri di yang lain itu dia panggil sifat. Sifat mesti berada di zat. Adapun zat tidak berkehendak pada zat yang lain. Sifat manis berkehendak kepada zat gula. Sifat masing berkehendak kepada zat garam. Jadi sifat berkehendak kepada zat. Adapun zat, termasuk zat kita pun, zat yang baharu tidak berkehendak pada zat yang lain. Cuma oleh kerana zat kita ni zat yang berjisim, yang berbentuk, zat kita ni perlu kepada ruang kosong. Tu jelah. Kalau ruang tu padat dah, dalam dinding, dalam tiang, tak boleh masuklah kitanya. Sebab jisim kita jisim yang kasif, jisim yang kasar.
Adapun jisim malaikah, jisim yang latif, jisim yang halus, jisim yang rua. Mana tempat-tempat yang sudah padat, jisim malaikah boleh pergi. Kalau tidak, kalau jisim malaikah macam jisim kita juga, jisim yang kasih, tempat yang padat tak boleh nak pergi, boleh larilah daripada malaikat Israel, duduk dalam dinding molek, dalam bersemi molek, besi molek, kunci. Israel tak boleh masuk tak. Malaikat jisim yang latif, jisim yang halus, jisim yang rua. Makna walaupun tempat tu padat, malaikat boleh pergi mari. Kita jisim yang kasih dengan jisim yang kasar. Mana tak boleh nak pergi ke tempat yang sudah padat. Jangan duk cerita kartun tu. Cerita kartun ni, lari boleh tembus walaupun dinding, walaupun pintu pun. Tu cerita kartun. Jadi oleh kerana jisim kita jisim yang kasih, yang besar, yang kasar seumpama ni, kita perlu berhajat kepada ruang yang kosong. Itu sahaja. Zat kita nak duduk bumi, zat kita nak duduk bumi bukan zat kita berhajat kepada bumi, tapi tarikan graviti. Ada ni, tarikan graviti yang menyebabkan kitanya duduk di bumi. Kau kan orang ngaji sains? Tarikan graviti lah. Naik ke atas, terlepas dari tarikan graviti, maka tak ada lah ke bumi je, dia terapung dah lah. Mana zat kita pun tidak berkendak kepada zat yang lain. Yang berkendak pada zat adalah sifat. Sifat kudrah, tenaga, berkendak kepada duduk di zat tubuh kita. Itu contoh dia. Cerita tarikan graviti itu cerita asbab lah, pegangan kita Tuhan belaka. Ada ni, dah boleh ke cerita tarikan graviti? Ceritalah, sebab tarikan graviti itu makhluk Allah. Ada ni, naik ala katah terlepas dari tarikan graviti. Itu cerita asbab, tak ada salah apa tu. Cerita sains itu cerita kejadian Allah Subhanahu wa taala. Sains hanya mengkaji akan kejadian Allah Subhanahu wa taala. Cuma sains kita orang Islam bertambah kuat keimanan kita kepada Allah. Sains orang kafir ni, dia nak lari daripada Tuhan. Dia nak kaji alam ni, dia nak lari daripada Tuhan. Kita sains orang beriman ni, kaji alam, dia akan pergi kepada Tuhan Rabbil Alamin. Bertambah kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana sebut tarikan graviti tak ada salah apa, itu hanya cerita asbab juga. Jadi zat tidak berkendak pada zat yang lain. Allah Subhanahu wa taala bukan sifat. Kudrah bukan Tuhan. Iradah bukan Tuhan. Kudrah, iradah, sifat yang ada di zat Tuhan. Dia gitu. Dan Tuhan ni zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Apabila Tuhan asma namanya Allah adalah zat, maka Tuhan yang asma namanya Allah tidak berkendak pada zat yang lain. Sebab yang berkendak pada zat untuk menumpang adalah sifat. Allah Ta'ala bukan sifat. Allah Ta'ala zat yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan itulah yang berdiri, yang ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zat Allah tidak berkendak pada zat yang lain. Itu makna qiyamuhu ta'ala binafsih yang pertama. La yaftakiru ila mahallin, tidak berkendak Allah kepada mahal, yakni kepada zat. Sebab apa? Sebab Allah zat, tidak berkendak kepada zat yang lain. Satu makna lagi, tidak berkendak kepada mukhassis, kepada mujid, kepada yang menjadikan akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi qiyamuhu binafsih ni terkandung di bawah sifat istighna kerana. Sebab dia ada dua makna. Jadi kerana pun didatangkan dua kerana. Qiyamuhu binafsih, hak terkandung di dalam istighna, terkaya Allah daripada yang lain ni. Kenapa qiyamuhu binafsih terkandung di bawah istighna? Kerana kalau tidak wajib qiyamuhu binafsih dengan makna yang pertama. Mana makna yang pertama? Iaitu makna yang pertama, terkaya daripada zat,
yang menumpang ia zat padanya, yang menumpang ia Allah padanya pada zat. Itu makna yang pertama, terkaya. Kalau Allah tidak terkaya, nescaya berkehendak ia ya Allah kepada zat. Ini mustahil sama sekali. Kalau Allah berkehendak pada zat, berarti Allah bukan zat, Allah adalah sifat. Itu mustahil. Sebab Allah Ta'ala bukan sifat. Kudrah bukan Allah, iradah bukan Allah. Kudrah, iradah, sifat yang ada di zat Allah. Jadi kalau Allah berkehendak kepada zat, berarti Allah adalah sifat. Itu mustahil sama sekali. Dan berkehendak, ini berkehendak pada zat, tidak terkaya. Jadi Allah terkaya daripada yang lain, berarti Allah adalah zat yang tidak berhajah, yang terkaya daripada zat yang lain. Itu hak makna yang pertama. Dan kalau ni datang makna yang kedua pula ni. Dan kalau tidak wajib qiyamuhu binafsih dengan makna yang kedua. Makna yang kedua iaitu makna yang kedua, terkaya Allah daripada menjadikan dia. Kalau Allah tidak terkaya daripada menjadikan dia, nescaya berkehendak pada menjadikan dia, dan berkehendak tidak terkaya. Kalau Allah tidak tidak wajib Allah bersifat dengan qiyam binafsih, makna yang kedua. Makna yang kedua terkait daripada menjadikan, berarti Allah ni tidak terkait dengan menjadikan. Kalau Allah tidak terkait daripada menjadikan, jadi Allah berkehendaklah pada yang menjadikan. Berkehendak tu tidak terkaya, tidak istighna. Kalau Allah berkehendak pada yang menjadikan akan Allah, lucu sifat wujud kidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Kalau Allah berkehendak kepada yang menjadikan akan Allah, maka lucu sifat wujud kidam baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Jadi Allah terkaya, tidak berkehendak kepada yang menjadi akan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah adanya sedia kala, dan Allah lah yang menjadikan akan segala-gala perkara yang lain. Jadi ini qiyamuhu ta'ala binafsih, dua makna. Allah terkaya daripada zat, dan Allah terkaya tidak berhajah kepada yang menjadi akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qiyamuhu ta'ala binafsih, dua makna ini dia termasuk di bawah istighna, terkaya Allah daripada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keenam sama, ketujuh basar, ke-8 kalam, ke-9 kaunuhu sami'an, ke-10 kaunuhu basiran, ke-11 kaunuhu mutakalliman. Ini 11 sifat yang wajib, yang terkandung di dalam makna istighna, terkaya Allah daripada tiap-tiap barang yang lain. Wallahu a'lam.